Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Semoga berada dalam kesihatan dan kesejahteraan bersama keluarga yang tercinta. Tuan-tuan, zaman sekarang ini merupakan zaman media sosial. Kita tidak boleh terlepas daripada cakupan media sosial dan ianya merangkumi pelbagai perkara, dan ini termasuklah politik dan juga isu semasa. Suka ataupun tidak, media sosial ini adalah merupakan satu medan yang paling ampuh untuk kita menyuarakan pandangan ataupun bantahan ataupun apa-apa sejauh luahan rasa kita, kerana cakupannya akan membolehkan segala apa yang kita luahkan atau segala apa kita bantah itu lebih mendapat perhatian dan lebih cepat tindakan dilakukan. Macam mana kita lihat ketika Perintah Kawalan Pergerakan, di mana banyak sekali rungutan rakyat disuarakan melalui media sosial. Mereka tidak pergi kepada kerajaan tetapi mereka meluahkan kepada media sosial. Dan kebanyakan daripada luahan ini didengari oleh rakyat. Sebagai contohnya ketika awal-awal PKP fasa ketiga, di mana kerajaan memberikan kebenaran untuk kedai-kedai gunting rambut dan juga spa-spa untuk beroperasi, tetapi mendapat bantahan daripada rakyat melalui medium media sosial ini. Jadi oleh kerana bantahan-bantahan tersebut, menyaksikan kerajaan bertindak menarik kembali kebenaran yang diberikan kepada kedai-kedai gunting rambut dan spa tersebut. Ini merupakan satu bukti, satu contoh betapa bantahan dekat media sosial ini akan lebih cepat untuk mencapai sasarannya. Dan terkini, pemuda UMNO dan juga pemuda PAS telah pun membuat bantahan yang keras terhadap pelantikan Erik Paulsen, seorang peguam yang pro-liberal, ke dalam Majlis Penerangan dan Komunikasi Malaysia ataupun MPKM yang diasaskan atau digagaskan oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Saifuddin Abdullah. Namun begitu, ada juga pihak yang berkata, korang kan dah berada dalam kerajaan. PAS dengan UMNO kan dah berada dalam Perikatan Nasional. Kenapa tak nak suarakan ikut dalaman je? Kenapa nak guna ikut media sosial? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mereka yang berkata begini, mereka sebenarnya tidak faham tentang real politik di Malaysia, tentang real politik di seluruh dunia pun. Memang pemuda UMNO dan juga pemuda PAS ini sudah berada dalam kerajaan. Tetapi kalau mereka nak salurkan bantahan mereka itu, mereka perlu ada weight, mereka perlu ada satu leverage, satu pengaruh yang akan meningkatkan momentum bantahan tersebut. Kita ambil satu senario. Katalah pemuda UMNO dan pemuda PAS tidak membuat bantahan dekat media sosial, hanya pergi berjumpa dengan menteri, menyerahkan memorandum bantahan, dan kemudian senyap sunyi, tak ada siapa pun tahu dan sebagainya. Tahu pun tak macam tu je lah. Jadi rasa-rasanya sejauh mana menteri ni akan bertindak kerana tiada tekanan daripada massa. Dan tentu ianya tidak begitu cepat. Dan mungkin juga dipertisejukkan begitu saja. Tetapi bila benda ini dah dapat momentum dekat media massa, dekat media sosial dan sebagainya, jadi menteri ini tidak dapat tidak harus membuat sedikit consideration, kerana jikalau dia tidak bertindak apa-apa ataupun dia bertindak untuk membiarkan sahaja kerosakan itu berlaku walaupun selepas mendapat bantahan daripada khalayak dekat media sosial, maka reputasi menteri tersebut akan menjadi semakin tercalar dan juga menjadi semakin rosak dan sebagainya, dan berkemungkinan besar menteri itu akan ditolak secara total oleh rakyat ketika PRU nanti. Jadi media sosial ini sebenarnya satu peralatan yang begitu berkuasa sebenarnya untuk kita gunakan, dan bukan sekadar untuk kita berjumpa dengan kawan-kawan, bukan sekadar untuk melayari YouTube, bukan sekadar untuk melihat video-video lawak terkini, ataupun bukan sekadar untuk kita menulis tentang kisah rumah tangga dan sebagainya. Tetapi media sosial ini merupakan satu medium khusus sebenarnya untuk rakyat marahan seperti kita, untuk menyatakan bantahan, untuk menyatakan pandangan yang lebih meluas dan mendapat cakupan yang tidak mampu untuk kita lakukan secara individu. Jadi janganlah dipersoalkan kenapa pemuda PAS dan juga pemuda UMNO melakukan bantahan menggunakan media sosial, kerana media sosial ini sebenarnya mempunyai pengaruh yang sangat-sangat besar dalam zaman milenial ini. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, walaupun saya berkata begitu, tidak semua perkara yang harus kita dedahkan, bantahan-bantahan ataupun kritikan-kritikan yang seharusnya kita dedahkan dekat media sosial. Sebagai contohnya, jikalau perkara itu melibatkan satu mesyuarat yang sulit, ataupun satu pertemuan yang tertutup, ataupun masalah dalaman sesebuah organisasi yang tidak terlepas dekat dunia luar, yang itu janganlah kita bawa ke media sosial.
Sebagai contohnya, kalau kita ada perbalahan dalam satu mesyuarat, mesyuarat itu tertutup, orang ramai tidak tahu, khalayak tidak tahu. Jadi bodohlah jikalau kita membawa intibati mesyuarat tersebut ke khalayak luar. Untuk apa? Untuk memburukkan nama organisasi, untuk mendapatkan sokongan yang palsu. Yang itu yang tak boleh. Yang dibolehkan jikalau benda itu melibatkan kepentingan umum, memang dilakukan secara terbuka, memang benda itu dilakukan secara terang-terangan, maka bantahan dan juga kritikan itu bolehlah dibuat secara terbuka dekat media sosial. Tetapi sekali lagi saya ulangkan, kalaulah benda itu berlaku dalam mesyuarat yang tertutup, dalam perbincangan grup WhatsApp sebagai contohnya, yang itu kita tidak perlu bawa keluar. Settle dalam-dalam sahaja. Kalau orang tahu, kita buat cara orang tahu. Kalau orang tak tahu, kita jangan bagi tahu. Itu sahaja. Jadi tuan-tuan perempuan sekalian, gunakanlah media sosial ini dengan sebaik-baiknya. Gunakanlah segala platform yang ada seperti Facebook, YouTube, Instagram, Twitter dan apa jua demi untuk kemaslahatan negara ini dan yang paling utama, kemaslahatan agama dan juga bangsa, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video-video yang akan datang. Tekan subscribe dan juga like posting-posting saya dekat segala platform media sosial yang ada seperti YouTube dan Facebook untuk video-video saya yang terkini, insya-Allah. Bye-bye.